Takaful perubatan merupakan salah satu elemen yang mempunyai keutamaan yang tinggi di dalam perancangan keuangan individu. Ramai individu yang merasakan mereka tidak memerlukan takaful perubatan kerana syarikat tempat mereka bekerja menyediakan pelan tersebut untuk mereka dan ahli keluarga mereka. Walau bagaimanapun, pihak syarikat tidak lagi membiayai kos rawatan dan perubatan untuk mereka dan ahli keluarga mereka jika mereka tidak lagi bekerja di syarikat berkenaan. Ada beberapa sebab mengapa individu berhenti atau menukar kerjaya. Antaranya kerana syarikat tempat mereka bekerja gulung tikar atau mereka jatuh sakit, hilang upaya atau ingin memulakan perniagaan sendiri. Walau apa pun sebabnya, jika seseorang telah memastikan dirinya dan semua ahli keluarganya memiliki kad perubatan, mereka akan terus dilindungi walaupun individu tersebut tidak lagi bekerja di syarikat berkenaan. Ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih kecil semasa mereka bersara. Ini bermakna ibu bapa yang telah bersara perlu menanggung kos perubatan anak-anak mereka sendiri. Jika anak-anak telah dewasa dan mempunyai pekerjaan, syarikat tempat mereka bekerja mungkin akan menyediakan faedah perubatan. Namun, ianya juga bukanlah sesuatu yang kekal dan akan ditarik balik jika mereka tidak lagi bekerja di syarikat tersebut. Di samping itu, lazimnya keadaan kesihatan individu biasanya akan merosot setelah meningkat usia, lebih-lebih lagi setelah bersara. Semasa inilah kita paling memerlukan rawatan di hospital. Akan tetapi, tiada lagi majikan yang akan menanggung kos rawatan. Kad perubatan adalah rakan karib seseorang apabila dia jatuh sakit. Akan tetapi, ianya hanya boleh dimiliki oleh orang yang sihat. Walaupun orang yang sudah mempunyai penyakit masih boleh memiliki kad perubatan, prosesnya akan menjadi lebih susah, kosnya lebih tinggi dan ada penyakit yang akan dikecualikan daripada dilindungi. Paling teruk, mungkin permohonannya akan ditolak sama sekali jika dia telah memiliki penyakit kronik termasuk diabetes. Selain itu, kos caruman untuk takaful perubatan juga akan menjadi semakin tinggi dengan usia seseorang semasa beliau ingin memulakan pelan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang lelaki yang berumur 20 tahun ingin memiliki pelan perubatan dengan had manfaat tahunan sebanyak RM1 juta, jumlah yang perlu disumbangkan hanyalah sekitar RM250 ke RM350 bergantung kepada had umur perlindungan yang dipilih. Dan dengan sesetengah syarikat takaful, jumlah sumbangan ini tidak akan meningkat sehingga pelan itu matang atau sehingga orang yang dilindungi meninggal dunia. Namun, jika seorang lelaki berumur 55 tahun ingin mengambil pelan yang sama, jumlah sumbangan yang perlu dibayar mungkin mencecah sehingga RM2,000 sebulan. Yang terbaik ialah setiap ibu bapa mengambil kad perubatan untuk setiap anak yang dilahirkan seawal usia anak tersebut 2 minggu. Dengan cara ini, anak-anak akan lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam hidup mereka. Ibu bapa hanya perlu menyumbang sekitar RM200 setiap bulan dan jumlah ini tidak akan meningkat dan boleh disambung bayar oleh anak tersebut setelah mereka mula bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri. Lebih lambat tindakan diambil, lebih tinggi kos yang perlu dibayar dan lebih tinggi kebarangkalian anak tersebut gagal memiliki kad perubatan oleh kerana penyakit yang mungkin akan dihadapinya atau baru diketahui semasa umurnya meningkat. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa mereka boleh mendapatkan rawatan di hospital-hospital kerajaan. Walaupun semua rakyat Malaysia boleh mendapatkan rawatan di hospital-hospital milik kerajaan, acap kali kita mendengar pesakit yang terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan oleh kerana jumlah pesakit yang ramai. Hal ini menjadi lebih ketara semasa pandemik yang melanda bila mana hospital-hospital kerajaan tidak dapat menampung jumlah pesakit yang terlalu ramai dan terpaksa memberikan keutamaan kepada mereka yang dijangkiti pandemik dan menghidapi penyakit-penyakit kritikal sahaja. Semasa pandemik juga, waris tidak dibenarkan menemani pesakit di hospital kerajaan yang kebanyakannya berada dalam keadaan yang serius. Ini menambahkan kerisauan waris
dan menyebabkan para pesakit kurang perhatian semasa berada di dalam wad. Terdapat dua jenis kad perubatan yang ditawarkan di Malaysia, iaitu stand-alone dan sebagai rider kepada pelan asas takaful. Kad perubatan stand-alone perlu diperbaharui setiap tahun dan orang yang dilindungi perlu membayar sumbangan bulanan selagi beliau mahu menggunakan kad perubatan tersebut. Kad perubatan sebagai rider kepada pelan asas takaful pula mempunyai beberapa kelebihan berbanding kad perubatan stand-alone. Antara cirinya ialah orang yang dilindungi boleh mengambil satu lagi rider yang mengecualikan beliau daripada terus membayar sumbangan untuk pelan tersebut sekiranya beliau menghidapi penyakit kritikal semasa tempoh perlindungan dan beliau masih boleh menggunakan kad perubatan tersebut beserta segala manfaatnya sehingga beliau meninggal dunia atau sehingga pelan tersebut matang. Marilah kita mengambil pengajaran daripada hadis ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua bahuku seraya berkata, maksudnya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang musafir. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah sedikit dari waktu sihatmu sebagai persediaan untuk waktu sakitmu dan ambillah dari waktu hayatmu sebagai persediaan untuk waktu matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.